Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan marzuqin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilah wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalul bil 'uqad wa tanfarijul bihil qurab wa qudha bihil hawaij wa tunaluhu bihi raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim biadadi kulli ma'lumin la. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuri fahmi waftah alaina bimarifati ilmi wa nawwir qulubana kama nawarta samsa wal qamar wa sahhil lana abwaba fadli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billah. Yang berbahagia lagi dikasihi tuan pengerusi masjid. Masjid apa? Parit Yop Parit apa? Parit Yop. Jaya Parit Yop. Oh, Masjid Hidayah, Al Hidayah. Nurul Hidayah. Yang dihormati pengurusi Masjid Nurul Hidayah Parit Yop serta semua barisan ahli jawatan kuasanya. Yang dihormati tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal. Jalur Ngapura ya, tadi tak sebut nama.
Nek wong Jawa ngomong nek salah sebut kau ngeres jurati, ya. Jadi saya tak sebut nama lah tuan-tuan. Dan yang dihormati para alim ulama, yang dihormati barisan kepimpinan masyarakat, mungkin ketua kampung ada. Yang dihormati tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Kabar waras, alhamdulillah. Pertamanya, marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang telah menurunkan pada kita akan nikmat yang tidak terhitung, yang tak terbilang akan nikmatnya sebagaimana yang dinyatakan dalam surah An-Nahl ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan semoga nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita yang tidak terbilang itu, mudah-mudahan kita dapat gunakan, manfaatkan pada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini, ya, kita dapat bersama-sama solat padu maghrib berjemaah, dan kita dapat sama-sama sementara kita menanti waktu isyak, kita duduk sebentar di dalam majlis taman-taman surga. Mudah-mudahan kita dipermudahkan kalau dekat dunianya kita rajin pergi taman-taman surga. Mudah-mudahan besok apabila kita di akhirat dipermudahkan kita menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sementara kita menanti dan sehingga waktu isyak, mudah-mudahan kita dapat berjemaah, dan mudah-mudahan kita berazam, ya, mudah-mudahan esok pagi banyakkanlah kita berdoa semoga dipanjangkan umur dan kita dapat solat padu subuh berjemaah. Terutamanya yang lelaki, mudah-mudahan dapat solat subuh berjemaah di masjid ataupun di surau. Kita dah niat je pun dapat pahala. Nak ngelakon ni meneh lagi berganda akan pahalanya. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya berada di hadapan ini bukanlah nak berceramah, bukanlah nak mengajar jauh sekali tuan-tuan. Di hadapan saya ni semua para alim ulama. Cuma pada malam ini saya nak berbual-bual sajalah tuan-tuan, berbicara, salam perkenalan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita malam ini mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Dan saya bukan nak mengajar, ingat mengingat di antara satu sama lain, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ingat mengingat itu memberi manfaat bagi orang-orang mukmin, terutamanya nak mengingatkan diri saya yang begitu banyak kelemahannya dan kejahilannya tuan-tuan. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ya, kita hendaklah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bersabda dalam hadisnya, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farahu. Dua nikmat yang kebanyakan manusia, ya, kata Rasulullah, dua nikmat kebanyakan manusia ni suka mensia-siakannya. Termasuklah saya ngomong ki tuan-tuan, iaitu nikmat sehat, as-sihhatu wal farahu, ya, nikmat sehat dan masa lapang. Jadi kita mudah-mudahan alhamdulillah, ya, kita dikurniakan kesihatan, diberi masa lapang, kita dapat mengisi masa lapang tersebut, menggunakan kesihatan tersebut tuan-tuan hadirin hadirat untuk meningkatkan amal ibadah kita hari demi hari dan mudah-mudahan istiqamah. Dan apabila seseorang, kalau masa sihatnya kita istiqamah melakukan amal ibadah tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, contohnya kita solat berjemaah tuan-tuan, masa sihatnya kita rajin solat berjemaah, tiba-tiba entah macam mana kita diuji sakit contohnya tuan-tuan, ya, kita sakit contohnya kena gout, kalau saya ngomong kilah, ya, mudah-mudahan sihatlah, ya, kena gout tak boleh pergi, ya, orang isolongo nak pergi tapi tak mampu, walaupun dia sembahyang dekat rumah, ya, tapi dapat pahala berjemaah. Kerana apa? Waktu sihatnya dia istiqamah, ia melakukan amal ibadah iaitu solat berjemaah. Begitu juga amal-amal yang lain. Dan apabila kita sakit juga jangan kita mengeluh. Ya, sakit juga merupakan satu nikmat. Ya, merupakan satu nikmat. Ada kemuliaannya orang yang sakit. Sebab itu tuan-tuan, daripada Abu Amamah Al-Bahili diriwayatkan tuan-tuan, apabila seseorang itu sakit, lagi-lagi sakit itu koyo nemen lah, ya. Koyo nemen ni macam kritikal sikit lah tuan-tuan. Ya, koyo nemen sitik lah ngono.
Ya mungkin orang iso tangi, orang iso melaku pun ya rambatan menurutnya ataupun nggotokan. Saya cakap jauh ni boleh faham ya ni? Faham ya? Ngotongkat ke rambatan kau yang mana? Ya, rambatan ataupun sebagainya tuan-tuan. Allah Ta'ala perintahkan 4 malaikat. Ya, apabila orang tu sakit tuan-tuan, Allah Ta'ala perintahkan 4 malaikat untuk menjalankan tugas. Contohnya dia dah sakit lah tuan-tuan. Contohnya kena, saya contohlah tadi contoh gawat lah tuan-tuan. Dah sakit tuan-tuan, nak berjalan pun payah tuan-tuan. Allah Ta'ala perintahkan, wahai malaikat pertama. Dia tak sebut nama malaikatnya dalam hadis tu. Wahai malaikat yang pertama, saya sebut yang pertama lah. Kau bertemulah dengan si fulan yang sedang sakit itu. Kamu tariklah akan selera makannya. Apabila kita sakit, hilang selera makan, betul? Sebab Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk tarik selera makan. Wah, ni kadang-kadang kita ziarah orang sakit, dekat hospital, dah tahu kena puasa, masa itulah kita bawa durian musangking. Wah, walaupun tak boleh bawa durian dekat hospital, curi-curi masukkan telang. Tapi masa sihatnya, tak pernah pun belanja musangking. Dah sakit baru nak bawa. Tak apa ustaz, saya nak ngasih orang yang jaga, bukan yang sakit. Tak apalah contohnya. Kita bawa berani gam ataupun sebagainya, kegemaran dia, favoritnya. Tapi dia doyan makan apa dah? Orang doyan, pahit mulutnya, cangkemnya, betul? Hilang sering makan. Kemudian dia sakit lagi. Allah Ta'ala perintahkan malaikat yang kedua. Kamu tariklah kekuatannya. Kamu tariklah akan rezekinya. Masa dia sihat, belum kena gaut contohnya. Nyawit, Masya Allah, Tabarakallah. Angkat galah sebelah tangan aja. Sekali tarik, pelepah dengan buahnya jatuh. Bukan jalan-jalan tuan-tuan. Orang kalau tak biasa nyawit tuan-tuan, pelepah tu nak jatuhkan sepelepah pun tak boleh-boleh. Tangan ni sampai melentung-melentung kapalan ni orang Jawa ngomong. Masa dia sihat, sekali tarik aja tuan-tuan, pelepahnya tangan, buahnya jatuh. Tapi apabila dia sakit, kena gaut dah merambat gitu, kuat lagi ke? Bukan nak pergi nyawit, nak ngangkat galah pun besok-esok, betul? Allah Ta'ala tarik akan kekuatannya, akan rezekinya. Besok-esok ngupah. Orang besok-esok kerja. Sakit lagi, Allah Ta'ala perintahkan malaikat yang ketiga. Wahai malaikat yang ketiga, kamu tariklah akan kecantikannya. Dia sakit, wis ora doyan mangan, wis ora kuat, no power, ya. Kita cakaplah no power tu bahasa saya lah. Lepas tu kecantikan pun Allah Ta'ala tarik. Masa sehatnya pipinya kepu, kunyur-kunyur ke tu? Kunyur-kunyur putih, abang ngono, dicetol sikit, abang. Maksudnya sehat. Tapi apabila dia sakit, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, Allah Ta'ala tarik akan kecantikannya. Jadi cengkung yo pucet, yang ngono ya. Garek nek suwi meneh yo garek tulang karo kulit, kan? Allah tarik nombor 3. Pertama tadi Allah Ta'ala tarik selera makan. Kedua, kekuatan dan rezekinya. Yang ketiga Allah Ta'ala tarik, iaitu akan kecantikannya, kehansomannya. Kalau perempuan, kecunannya. Manakala yang keempat, Allah Ta'ala perintahkan malaikat yang keempat, tariklah akan dia. Ini yang kita nak dengar. Jangan kita lupa, jangan mengeluh apabila diuji sakit. Tariklah akan apa tuan-tuan? Iaitu tariklah akan dosa-dosanya. Diampunkan dosa-dosanya, terutamanya dosa-dosa yang kecil. Maksudnya tuan-tuan, kelebihan orang sakit ni tuan-tuan, rupa-rupanya Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosanya. Lalu orang ni tuan-tuan jangan putus asa. Dia tawakal, dia berusaha, berikhtiar untuk mengubati penyakitnya. Ya lungo hospital, jumpa tabib rono, tabib gini, jumpa doktor kerajaan, doktor swasta, ya jumpa tukang urut, ya minta air berkat doa imami, ikhtiar yo tak kok mari dengan keizinan Allah kok sehat. Lantarane kur ngombe banyu kelapa karo limo nipis, contoh. Bukan yang menyehatkan Allah, tu lantarannya jelah ikhtiarnya kok waras dengan keizinan Allah.
Apabila dah sihat, Allah Ta'ala perintahkan semula, wahai malaikat yang pertama, pulangkan akan selera makannya. Oh, masa sakit tadi dah hilang selera makan. Apabila dah sihat balik, oh, selera makan datang. Pergi warung, roti kosong 2 double. Dua double lah. Roti kosong double. Wah, teh panas gelas besar. Apa? Selera makan ada lagi, betul? Tapi ingatlah dah sakit tu berpada-padalah makan. Makanlah ikut sunnah, ya. Berhenti sebelum kenyang, ya. Kemudian dia sihat, Allah Ta'ala perintahkan, wahai malaikat, pulangkan semula kekuatannya. Sebelum sakit, nyawit, sekali tarik, 2 pelepah dengan buahnya jatuh. Sakit langsung tak boleh pergi, angkat galah pun tak kuat. Apabila sihat, Allah Ta'ala pulangkan semula kekuatannya. Allah Ta'ala pulangkan semula kekuatannya. Esok nyawit meneh. Mandak kuat, sekali tarik 2 pelepah jatuh terus. Alhamdulillah dengan keizinan Allah. Lepas tu Allah Ta'ala pulangkan semula kecantikannya. Masa sakit dah pucat lesi. Sekali mari kok, awak ikut mandak suwi, mandak kedi, mandak belisik. Kok kunyur-kunyur meneh pipi ni abang meneh. Dengan keizinan Allah. Tapi yang keempat, Allah Ta'ala tak perintahkan, wahai malaikat, dia dah sihat, pulangkan dosanya lagi. Tak. Kalau dia redha. Sebab itu tuan-tuan hadirin hadirat, tanda orang sakit, sakitnya menjadi penghapus dosa, kata Abu Nadrah. Selepas sakit dia bertambah baik akan amalannya. Selepas sakit kok tambah api amalannya, itu menandakan salah satu tandanya sakitnya itu sebagai penebus dosa. Contohnya lah tuan-tuan, ada seorang lelaki ni tuan-tuan, masa sehatnya tak dengar kata, bergudul. Bahasa saya menggudul, tak tahulah sini. Kadang-kadang Jawa ni ada bezanya. Dekat ada Medan ada istilah yang saya nak dengar. Pada yang ni tengah kadang-kadang ada istilah yang saya jarang dengar. Ada seorang lelaki ni, hamba Allah ni, ya Allah, istrinya bagi nasihat. Abang, saya sayang abang handsome sangat. Abang ni, kalau saya nak cakap sikit lah abang, kita ni bukan subuh zuhur lagi bang, kita ni dah isyak bang. Ibaratnya kubur dah semakin dekat. Lagi-lagi rumah kita depan kubur bang. Pergilah masjid bang, janganlah pergi sembahyang Jumaat aja. Bising. Werak lungai ngandani wong. Biyen sekolah rantek. Panding ngandani wong. Wah. Marah. Pak Imam pula bagi nasihat. Haji, rindu pula lah dengan Haji. Jumpa Haji ni sembahyang Jumaat aja. Pergilah Haji tiap-tiap waktu, tidaknya maghrib isyak datanglah Haji. Nanti kita ajak ngeteh kat depan tu. Contoh. Bising dengan imam, kubur masing-masing. Kuih keneng lain tok yang lawan apa rentuk. Sebuah yang lawan pula. Ini pernah saya dengar tuan-tuan, bukan orang sini lah. Ini orang Kutub Utara yang tak ada orang. Kawannya pula nasihat pun orang gugu. Tiba-tiba tuan-tuan hadirin hadirat, engkau macam mana? Minta jangan berlaku ni, contoh. Sekali nyawit ngono kok engkau slipper tepleset, sikile tugel loro-loro. Contoh. Orang loro siji pun cukup lah. Loro kau banget ni. Sikile tugel. Wah, terlantar dekat hospital tuan-tuan. Pula dia punya tulang ni memang bergaris betul, digantung dengan air tu untuk tegakkan semula. Ya Allah, masa tu tuan-tuan, masa itulah baru dia menyesal. Ya Allah, apa yang aku dah buat ni? Baru teringat nasihat. Mungkin aku ni ingatan Allah bagi aku. Kerana aku jarang pergi masjid, jarang pergi menuntut ilmu. Ya Allah, isteri aku cakap bising air, imam cakap, aku cakap kubur masing-masing. Ya Allah, apa yang dah aku buat ni? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Selepas ni anak aku waras. Ya Allah, aku berubah. Ya Allah, kok mari tenan sikile kok iso tegak meneh, iso nyawit meneh. Selepas itu, ya Allah, kok rajin pergi masjid. Malah orang pertama kalau sembahyang subuh, orang pertama buka pintu pula. Masya Allah, tabarakallah, bertambah baik. Itu tandanya sakitnya itu sebagai penebus dosa. Tapi jangan pula nanti tuan-tuan balik, Haji,
Haji semalam baru sakit kan, masuk hospital kan, tapi Haji tak pergi masjid. Sakit Haji ni bukan penebus dosa. Siapa cakap? Ustaz Kamal. Dah saya pula kata. Itu contoh. Ia cerita sebagai menaikkan semangat kita, kata Abu Nadra. Ya. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, di samping itu juga tuan-tuan, kemuliaan orang yang sakit ni tuan-tuan, pertama dalam hadis Nabi SAW tuan-tuan, inna laka fi majja'ika salasun hisal, untukmu dalam sakitmu itu ada 3 keuntungan. Pertama, awaluha tazkiratun mir rabbik, adalah merupakan peringatan dari Tuhan tuan-tuan, merupakan peringatan daripada Tuhan, terutamanya mengingatkan kita dengan Allah, mengingat kita tentang kematian. Kadang-kadang kalau kita sihat lali mati, kaya macam dunia anak yang punya, tapi kalau sakit tuan-tuan, biasanya selalu naik kesandung. Sialan tenan. Kadang mulutnya bukan-bukan. Kadang-kadang kesandung sebut apa? Celeng. Sebut celeng pula. Celeng tu celeng. Naik celengan lain. Apabila sakit kok, Allah. Tu alhamdulillah. Tapi kalau jarang sebut, payah juga nak sebut tuan-tuan. Payah juga nak sebut. Sebab tu tanda-tanda kematian ni banyak tuan-tuan. Rambut putih, gigi gugur, pipi kendur, itu semua satu peringat tuan-tuan. Tinggal sadar tak sadar tuan-tuan. Yang keduanya, kemuliaan orang yang sakit, awaluha tazkiratun mir rabbik. Minta maaf. Yang kedua, wasani tamhisun wa kafratun lima salafa min dzunubik. Penyakit itu, sakit itu membersihkan dan penebus dosa yang lalu. Yang saya dah terangkan tadi. Dan yang ketiga ni saya nak tumpukan tuan-tuan. Yang ketiga, rupa-rupanya kelebihan orang yang sakit tuan-tuan. Kemuliaan 3 kata Rasulullah, inna da'i mubtali mustajabun fada'ullahu mastata. Doa orang yang sakit itu mustajab, kerana berdoalah pada Allah sekuat-kuatnya. Kerana itu berdoalah pada Allah sekuat-kuatnya. Di antara kemuliaan orang sakit ni, doanya mudah diterima oleh Allah. Doa ni suatu perkara yang penting tuan-tuan. Jangan ambil rendah. Sebab saya teringat ada seorang guru, saya lupa dalam nama guru tu, saya lupa, bukan Imam Ghazali tuan-tuan. Guru tu tanya kepada muridnya, wahai muridku, di dalam dunia ini apakah yang paling gagah? Wahai muridku, dalam dunia ini apakah yang paling gagah? Tuan-tuan jawab. Mungkin tuan-tuan jawab gajah contohnya kan. Tapi kata gurunya, saya ringkaskan, wahai muridku, yang paling gagah adalah bukit ataupun gunung. Betul? Bukit atau gunung ni gagah. Kalau ikut logik akal, bukit gunung ditiup angin berubah ataupun tidak? Tak berubah, melainkan dengan keizinan Allah. Kalau boleh berubah, gunung Kinabalu ditiup terbang pergi pada Iup. Habis pada Iup ni. Contoh, bukit dan gunung kena panas dia tak cair, melainkan dengan keizinan Allah. Boleh cair, dia cair. Bukit dan gunung kena sejuk, dia tak beku. Walaupun gagahnya bukit dan gunung itu sebagai pasak bumi, tapi lebih gagah besi. Besi lebih gagah daripada bukit dan gunung, kata guru tersebut. Tengok, buat traktor, buat enjin keruk, bukit tu disodok jadi rata. Padang jarak, padang terkukur. Betul? Walaupun besi itu lebih gagah daripada bukit dan gunung, kata guru tersebut, ada lebih gagah daripada besi, iaitu api. Betul? Tuan-tuan nak buat pahat sawit, sabit sawitnya patah, cari spring kereta, kan tegak gitu. Dipanaskan, dipukul tangtung, iso lembik, boleh dibentuk. Besi itu gagah, tapi api lebih gagah daripada besi. Apa yang lebih gagah daripada api? Kata guru tu, jawapannya adalah air. Betul? Apa yang lebih gagah daripada air? Ini jawapan kata guru tu adalah manusia. Kerana manusia dikurniakan Allah akal. Air sebesar-besarnya sungai diempang, boleh menghasilkan tenaga elektrik. Diproses air sungai, dialirkan ke rumah tuan-tuan. Betul? Tak ada air 2 hari, wis kelang kaput. Contoh. Tapi air hujan turun, mengeluh, biar nyawit.
Mengeluh, panas, mengeluh. Tapi bukan tuan-tuan. Contoh, orang kutub utara yang tak ada orang. Yang ada orang tak macam tu. Kemudian apa yang lebih kuat daripada orang? Orang yang kuat, badan sado, kaki pukul contohnya. Apa yang boleh ngalahkan orang tu? Apa yang lebih gagah? Jawapannya adalah ngantuk. Kata guru tu. Tengah nak badannya gagah gitu, nak pergi nyawit. Tiba-tiba ngantuk. Kalah tak dia? Alah, ngantuk lah makmu, lemes, turu kan. Apa yang lebih gagah daripada ngantuk, kata guru tu? Cuba tuan-tuan jawab. Kalau boleh saya kasih duit 100, duit mude. Duit mude tahu duit mude? Mudewek, Abang adik Ali dia tahu mudewek tu apa, Dia tak masuk TV kan, tak apa. Apa yang lebih kuat, apa yang lebih gagah daripada ngantuk? Kata guru tu, duka cita. Contohnya lah, tuan pagi tadi dah ngeteh pula. Dah pergi kebun. Zuhur balik, pergi lagi. Asar balik, pergi lagi. Balik pukul 6.40. Lungo masjid pula ono kelas ilmu. Alat balik isin pula karo Pak Imami. Wis lebok ke WhatsApp, wis diomongi kok arep balik. Jadi dorong jugalah. Lah ustaz kok ngomong Jawa ora lireng-lireng iki. Balik ngantuk. Memang ngantuk tenan. Ketok wong omah pun wis lambai-lambai, wis ora kesah. Kesel banget awake. Arep turu mapan ngono kok. Entuk telepon. ADE sing bungsu. Bang. Assalamualaikum, Bang. Mak jatuh bilik air ki, dia ora sadar. Jatuh bilik air tak sadar maknya. Duka cita tak? Agak-agak ngantuknya hilang ke tak? Terus mergep ngono. Mak jatuh bilik air. Wis dikok kunci terus lungo. Hilang ngantuk ya? Hilang. Tapi apa yang lebih gagah, kata guru tersebut, daripada ngantuk? Yaitu jawapannya adalah doa. Jawapannya apa? Doa, tuan-tuan. Doa ni penting. Jadi kita jangan malas berdoa. Kalau boleh lepas sembahyang tu aminkanlah imam. Kalau tak sempat sangat, ada urgent sangat, takkanlah sampai tiap-tiap waktu urgent aja. Bukan tuan-tuan. Doa, aminkan. Kalau tak sempat baca doa sunni. Kalau malas sangat bacalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu pun maksudnya begitu meluas. Ada pula yang lebih teruk lagi tuan-tuan, tapi kat sini jangan berlaku lah. Dibaca doa waktu subuh aja. Waktu zuhur dia apa? Bismillahirrahmanirrahim. Doaku macam subuh tadi. Sama. Amin. Nanti asar gitu juga. Doaku seperti subuh tadi. Amin. Janganlah macam tu. Malah sangat. Macam tak sungguh-sungguh pula. Jadi, tuan-tuan, di antara doa-doa yang mustajab ni adalah doa orang yang sakit. Selalu kalau kita ziarah orang sakit, kita doakan orang sakit bagi semangat. Kita ziarah orang sakit ni bagi semangat, di antara adab-adabnya. Jumpa ziarah orang sakit bagi semangat. Yo sing sabar ya Tuan Haji. Ini semuanya adalah kehendak Allah. Allah Ta'ala menguji kemampuan kita. Ojo lali mangan ubat. Sewiki dongo tak doake riko sehat ngono. Jangan ngeden-ngedeni. Konco aku mbiyen kaya kowe iki lah loro ni. Ruang dino wis kentong. Janganlah gitu. Bagi semangat. Kita dah doakan dia. Tuan Haji, saya pun doakan Tuan Haji. Tuan Haji pun doakan saya lah. Saya ni kok kepengen banget arek ngulon, arek lunga ngulon. Ngulon lagi ngulon. Maksudnya arek lunga kaji lah. Umur wis tua kok ora entuk-entuk. Bulan apa tahu ngarep umurnya kok wis lepas. Mudah-mudahan tau entuk ya, doake ya. Orang sakit tu minta doakan kita. Mudah-mudahan doa orang yang sakit tu mudah dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sebab itu saya cerita sikitlah berkenaan bersyukur. Amalkanlah satu doa tuan-tuan yang Pak Imam selalu baca, yang kita selalu aminkan, walaupun nampak ringkas, tapi kita jangan lupa tinggalkan doa ini yang Rasulullah hajar kepada Muaz bin Jabal. Dalam kitab Riyadhus Salihin jilid yang ketiga ada, ataupun dalam kitab Mustikah Hadis pun ada. Banyaklah doa ini yang Rasulullah hajar kepada sahabat Nabi Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ini bukan calang-calang sahabat Nabi. Kan ada 3 tangan sahabat Nabi yang Rasulullah cium tangannya. Tak semua sahabat Nabi yang tangannya dapat dicium oleh Rasulullah. Di antaranya yang pertama,
Sa'ad bin Mu'az. Yang kedua, Mu'az bin Jabal. Yang ketiga, yang pernah dicium tangannya oleh Rasulullah, anaknya sendiri, Sayyidatina Fatimah. Ya. Kenapa tiga-tiga sahabat ini dicium oleh Rasulullah akan tangannya? Dan Rasulullah pernah berkata kepada Mu'az, kenapa tangannya itu kapalan? Kapalan tahu kapalan? Tangannya ni ada kulit yang mati. Macam ni lah sikit kan. Saya dulu memang kerja dah, sekarang dah macam manja sikit. Dulu golek tak payah cerita masuk ni. Golek apa wang hantaran ngupah ngopek. Ngupah ngopek 1000 pahi pira? RM30. Bukan ngeluh tuan-tuan. RM30. Hantarannya 3000. Oh, tumpul lungus tangannya kapalan kambing ngopek kelopo. Tangannya salam dengan Rasulullah, tangannya kasar. Kata Rasulullah, wahai Mu'az, tangan kamu takkan disentuh oleh api neraka. Maksudnya tangannya tu rajin mencari rezeki yang halal. Dan kemudian Sa'ad bin Mu'az ini, dan begitu Mu'az bin Jabal membelanjakan hartanya pada jalan Allah. Jadi kita jangan malulah kalau tangan kasar. Nak salam malu tangannya kasar. Jangan malu. Orang dulu tuan-tuan kalau nak cari jodoh, orang dulu cari menantu yang tangannya kasar. Nandakan dia kenteng kerja. Dululah tuan-tuan. Sampai kawan saya tuan-tuan, dia minat dengan anak Pak Imam. Bukan anak Pak Imam sini. Ustaz ni. Contoh, dia minat dengan anak Pak Imam. Ya? Baca Quran okey, dulu baca berjanji memang kena okey tuan-tuan. Tapi tangannya halus. Macam mana mal ya tangannya halus ni? Takut ditolak pula nanti ni. Kalau cakap suruh baca surah Sejadah, insya-Allah boleh. Ini tangan aku halus ni macam mana? Jadi apa yang dibuat tuan-tuan? Tapi dosa jugalah dia bohong. Tapi lepas tu dia minta maaf. Dia masak nasi sampai lembik gitu. Masak nasi lembik, kemudian diremet. Diremet, tak payah basuh. Kasar tak tangannya? Kasar. Kemudian dia pergi rumah Pak Imam. Oh, dia salam, kasar tangannya. Rupanya kasar kerana kerak nasi, bukan memang kasar. Dah dapat anaknya diterima, minta maaf dulu, sebenarnya tangan saya lembut macam ni. Saya pegang remat seko lembek tak apalah tuan-tuan. Ini contoh cerita dah lari tajuk lah tuan-tuan. Apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Mu'az bin Jabal? Amalkan doa ni setiap kali lepas solat, pendek aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau imam, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kita mohon pada Allah, ya Allah ya Tuhanku, supaya aku sentiasa mengingatimu ya Allah, sentiasa berzikir kepada Allah. Lidah kita mudah untuk berzikir kepada Allah. Ya Allah ya Tuhanku, tolonglah aku supaya sentiasa bersyukur padamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, tolonglah aku ya Allah supaya sentiasa memperbaiki amal ibadah kita kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita minta pada Allah supaya kita ingat pada Allah pada waktu senang, kita ingat pada waktu susah, kita ingat pada waktu kita taat, ingat pada Allah pada waktu kita melakukan maksiat, ingat pada Allah. 4 keadaan tu kita sentiasa ingat pada Allah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jadi mudah-mudahan dengan kesihatan yang ada ini, kita melakukan perkara-perkara takwa kepada Allah. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dinyatakan tuan-tuan, dalam hadisnya tuan-tuan, pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah penyebab seseorang itu mudah masuk surga? Apakah dia penyebab-penyebab yang menyebabkan ataupun apakah amalan-amalan yang menyebabkan seseorang itu banyak masuk surga?" Rasulullah jawab apa? Taqwallah wa husnul khuluq, iaitu bertakwalah kepada Allah, dan kemudian tuan-tuan, iaitu berakhlak yang baik. Jadi kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lakukanlah amalan-amalan yang meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Tidak lain tidak bukan, marilah kita sama-sama tuan-tuan hadirin hadirat, banyakkanlah kita memakmurkan, mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala.
Kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda dalam hadisnya rawahu Muslim 1070, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi summa masa ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatun min faraidillah kanat khatwatahu ihdahuma tahutta khati'ata wal ukhra tarfa'ud darajat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Hadis ini berkenaan tuan-tuan, kelebihan umat Nabi Muhammad ni tuan-tuan, selain dapat pahala berlipat kali ganda, kelebihan umat Nabi Muhammad ni ada dia beramal, selain dapat pahala, diampunkan akan dosanya. Ada amalan dia lakukan, dapat pahala dan dapat penghapusan dosa. Sebagaimana yang hadis ini terangkan, apa dia amalannya? Barang siapa yang berwuduk di rumahnya, kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah, yakni ke masjid atau ke surau, untuk melaksanakan solat fardu yang Allah Ta'ala tetapkan, maka tiap-tiap langkahnya menghapuskan dosa, dan satu langkahnya dapat menaikkan darjat. Tuan-tuan, setiap langkah tuan-tuan tadi, lagi-lagi kita langkah tadi sebelum pergi masjid, kita ambil wuduk, kemudian langkah mula kaki kanan. Naik kereta kaki apa? Kaki kanan boleh? Oh, kita tak boleh tuan-tuan, kaki kanan terlipat tuan-tuan. Baca bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Amalkan tuan-tuan. Kita bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kita nak pergi tempat yang baik-baik, nak pergi ke masjid, nak pergi surau, nak pergi masjid ilmu, nak pergi kebun, baca doa tu. Insya-Allah Allah Taala beri 5 kelebihan. Yang pertama, diberi hidayah, insya-Allah perjalanan kita tak sesat. Yang keduanya, diberi pelindungan daripada musuh yang nampak ataupun yang tak nampak. Mana tahu kita nak pergi sembahyang subuh, kok ada celeng pula, lembu pendek lalu. Tiba-tiba kita lalu dengan keizinan Allah, lembu pendeknya kok terus ngantuk turu, ya, dengan keizinan Allah contohnya. Ataupun pelindungan daripada syaitan. Naik motor ni kadang-kadang saya pernah tuan-tuan pergi ke Johor belajar, tiba-tiba jalannya naik atas. Pernah sekelip mata tiba-tiba jalannya naik ke atas. Saya berhenti. Kalau kita terus mungkin masuk gaung tu tuan-tuan. Baca bismillahirrahmanirrahim ala Allah. Kita diberi pelindungan daripada musuh yang nampak dan yang tak nampak. Jangan pula nanti sekali balik, kawannya balik kena tabrak macam kuilah orang baca bismillahirrahmanirrahim ala Allah. Ya. Yang ketiganya tuan-tuan, diberi kecukupan. Ya, diberi kecukupan. Bacalah doa tu, insya-Allah kita cari rezeki, diberi kecukupan. Yang keempatnya tuan-tuan, dilindungi perjalanan kita daripada godaan syaitan. Yang kelimanya tuan-tuan, kalaulah contohnya kita nak pergi ke masjid, tiba-tiba syaitan yang jauh tu datang. Syaitan yang duduk parit Yop ada. Contoh nak mudah faham. Tiba-tiba syaitan daripada parit raja nak datang. Datang nak goda Tuan Haji nak pergi masjid. Kata syaitannya dah, kau nak pergi mana? Tu nak goda Tuan Haji Rais. Ada Haji Rais ni? Tak ada kan? Aku nak goda Haji Rais pergi masjid. Tak payahlah kau goda, penat aja. Aku dah goda tadi tak mampu, balik. Dia dah baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah tadi. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dapat 5 kelebihan tuan-tuan baca. Kita jalan setiap langkah tuan-tuan, diampunkan dosa, diberi pahala, dinaikkan darjat. Semakin jauh semakin banyak langkah. Jadi janganlah pula balik nanti keretanya ditinggal semua. Motor ni tinggal, tapi kalau tinggal baik kasih saya je lah tuan-tuan. Tak apa, saya besok ngulang lagi pun tak apa. Tak apa, naik kereta ke apa, Allah Ta'ala maha mengetahui. Serahkanlah pada Allah. Saya teringat seorang sahabat Nabi tuan-tuan. Boleh lagi, dah hisap belum ni? Jam saya ni silap tadi. Saya siap ngetes, dia duduk sedap lera. Tiba-tiba suruh dah azan. Dah 7 suku, jam saya 6.50. Ya, itu yang tengah kabut juga tu. Pula-pula keretanya diuji pula, gear-gearnya rosak. Tapi alhamdulillah lah. Dan jadi tajuk pula tuan tadi. Seorang sahabat Nabi, nak cerita namanya Sauban.
Ini mudah-mudahan dapat menyuntik semangat. Saya ni hari ni tak ada tajuk ya. Maksudnya untuk menyuntik semangat kita mengimarakan memakmurkan umat Allah. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, satu masa tu diceritakan, diriwayatkan, bila dah azan sembahyang subuh, ni cerita waktu subuh. Bila dah azan tuan-tuan, Rasulullah pun datang, lalu sembahyang sunat subuh, sunat fajar. Jangan tinggalkan solat sunat fajar tuan-tuan, ya, terlebih baik daripada alam dan seisinya. Dah sembahyang sunat subuh, Bilal pun tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, boleh iqamah?" Sebab itu kalau ada adab berjemaah tuan-tuan pun belajar bab fiqh. Bilal ni kalau nak azan, nak iqamah, minta izin imam dulu. Tengok ada tak imam. Okey, boleh. Jangan Bilal main qomat aja tuan-tuan. Pula imam dekat situ ada imam yang tetap. Dah tengok kanan, tengok kiri tak ada orang. Ada hikmahnya tuan-tuan. Jadi Bilal tanya pada imam, baik pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, boleh iqamah?" Kata Rasulullah, "Kondisi." Tapi tak jaga jauh lah tuan-tuan, ya. Nanti dulu. Kenapa ya Rasulullah? Tunggu sahabat kita ni Sauban kok dak ono teko. Biasanya dia sing awal teko ki dak ono. Ni saya transit jauh lah tuan-tuan ya. Selamune wis ono lho. Soronge, iyalah maksudnya sebelum azan dia datang awal ki kok dino ki dak ono. Enteni dhisik. Mana tahu dalam perjalanan. Bila pun iyalah, ya Rasulullah. Tunggu. Kok orang teko-teko. Lalu kata Rasulullah, "Qomat Bilal." Bilal pun qomat. Ringkaskan kita dah lepas sembahyang subuh, wis ndonga kabeh, Rasulullah pandang pada sahabat. Pusing pada sahabat. "Wahai sahabatku sekalian, sapa sing ngerti umahi Sauban?" Kabeh menong kabeh. Kenapa dia diam? Bukan dia sengaja tak nak jawab. Rasulullah tanya. Kerana sahabat-sahabat kebanyakannya tak tahu di manakah rumah Sauban. Sedangkan Sauban tu memang sering solat berjemaah. Kalau dia ada dekat kampung, tak bermusafir, dia ada dekat masjid. Tapi ramai yang tak tahu. Macam tuan-tuan tahu tak? Rumah tuan Haji ni kat mana, tahu tak? Oh, tahu. Tuan rumah cikgu ni tahu tak? Oh, tahu. Rumah saya tuan-tuan tu. Ya tahu atas bumi. Kat mana tak tahulah. Ini kau tak tahu rumah Sauban. Semua diam. Rupanya diam tu kerana tak tahu. Lalu ada seorang sahabat, "Ya Rasulullah, saya tahu." "Kenapa ya Rasulullah?" Rupa-rupanya Rasulullah azab ziarah. Pergi rumah Sauban. Kenapa Sauban tak solat subuh? Jadi kita boleh ambil ibrah daripada kisah ni, ambil pengajaran. Tapi orang para Iyyub tak payahlah sebab semua datang. Kalau ada jemaah, tapi contoh, kalau ada jemaah yang tak nak, betul sini penuh alhamdulillah. Saya tengok setiap waktu ni banyak ya. Lagi-lagi dah endemik ni. Sampai tak muat ni. Ya. Tak muat. Kadang-kadang tuan-tuan tak datang tu, kita buat ziarah jawatan kuasa, jom kita pergi yuk. Jemaah kita ni yang jarang pergi masjid, nampaknya hari Jumaat aja dia datang. Lagi-lagi kita tumpu dulu yang sembahyang hari raya je dia datang. Sembahyang hari raya kita ziarah dulu, dah siap semua, baru yang nampak sembahyang Jumaat aja. Bawalah oleh-oleh sikit. Anggur tak ada biji ke, bawa oleh-oleh sikit. Macam Rasulullah tadi. Lalu tuan-tuan, Rasulullah ajak ziarah. Rupa-rupanya patutlah ramai sahabat yang tak tahu. Diceritakan Rasulullah pergi selepas subuh, sampai ke rumah Sauban tu waktu terbaik duha. Lebih kurang 2 jam perjalanan lah. Rupa-rupanya atuh 2 jam perjalanan. Tuan-tuan ada tak pergi masjid Pak Iyyub ni 2 jam perjalanan? Cuba tuan-tuan nanti balik, motornya tinggal jalan. Ada 2 jam tak? Saya rasa walaupun jalan kaki tak sampai 2 jam. Betul tak? Tak sampai. Mungkin sampai rumah saya lah agaknya Parit Gantung. Lalu Rasulullah SAW beri salam. Keluar seorang perempuan daripada rumah Sauban dengan keadaan pipinya dibasahi dengan air mata. "Wahai saudari," ringkaskan ceritalah, "kamu ni siapa?" "Aku adalah," ini betul ke rumah Sauban? "Ya, aku adalah isteri Sauban." "Siapakah kamu?" "Aku adalah Rasulullah dan sahabat-sahabat Sauban." "Aku nak tanya di manakah Sauban? Waktu subuh tadi tak ada." Tengok, dia tak ada sebab meninggal dunia tuan-tuan. Rupa-rupanya Sauban tak pergi. Kata isinya, baru sebentar tadi diuruskan pengebumiannya, baru dikebumikan. Tengok, dia tinggal subuh kerana meninggal dunia. Jangan sampai meninggal dunia
tak pernah solat subuh berjemaah. Itu yang kita takut. Saya pernah tuan-tuan pergi ke masjid. Cerita tu dululah, nanti tak habis payah. Cerita atas cerita pening, tuan-tuan. Tuan-tuan, kemudian isinya berkata, ia dalam keadaan sedih, tapi sedihnya jangan meraung-raung. Sebab itu kita ni tuan-tuan, masih hidup ni wasiat. Kalau suami wasiat dengan isteri, kalau ramai isinya, isi-isi, wasiatkan dua-dua. Kalau tiga-tiga, cakap tiga-tiga. Tapi saya ni tak berani, baru satu aja. Kata guru saya, kalau nak tambah, kena ada 3 syarat. Pertama apa? Yang pertama, apa Allahumma salli ala Muhammad. Dah lupa lah, kalau memang tak kasih cakap lah tuan-tuan ya. Yang pertama, waras, keras. Waras, keras, apa lagi saya dah lupa lah. Beras, waras, keras. Pak Kiai Sohari pun selalu cakap tu, beras, waras, keras. Ya, waktu saya tak mampu lah tuan-tuan. Ini dah azan ya. Azan dulu sampai beras, waras, keras tadi. Nanti kita sambung lagi. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la asyhadu an la Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatu qaimati sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wasallam. Aliyatu rafiyah wa ba'su maqam mahmud alladhi wa tahiyyaka la talqul min rabbi fi wali walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Jadi tuan-tuan, hadirin hadiratnya dirahmati Allah, isi sopan tadi dalam keadaan berlinangan air mata ya. Saya nak sebut tadi tuan-tuan, kita sebagai suami ni kalau boleh berwasiatlah masa hidup dengan isterinya ya. Di antara wasiatnya kepada isterinya, kalau abang abang mati nanti, kamu nangis biasa-biasa ajalah. Janganlah meraung-raung sampai
macam tak sadarkan diri, nanti abang tersiksa dalam kubur. Ya, kalau boleh cakap macam tu. Ataupun yang keduanya lagi, kita wasiat kalau boleh abang mati nanti, carilah kalau boleh ramai yang semayangkan jenazah abang. Kalau boleh jangan kurang 40 orang. Kalau dapat 100 lagilah bagus. Tu wasiat nombor 2. Yang ketiga, kalau boleh wasiatlah besok kalau abang mati, kuburkanlah dekat parit Yub contohnya. Contoh. Tapi jangan pula nanti kalau abang mati, kuburlah dekat kubur Bakit nanti ya. Kubur Bakit. Jangan. Maksudnya yang munasabah lah tuan-tuan, yang boleh dulu wasiat. Yang keempat, berwasiatlah pada isinya contohnya, wahai ayang, nanti kalau ayah mati, jangan lupa abang ada harta ni, ya. Jangan lupa pada anak-anak, belanjakannya pada jalan Allah. Kalau perlu diwakafkan, wakafkan. Kalau ada amal jariah, titipkanlah pahala untuk abang nanti. Contoh. 4 perkara tu kalau boleh ingatkan pada isteri kita dan anak-anak kita. Jadi tuan-tuan, isinya meleleh air mata ni, mengginang air mata. Lalu isinya berkata, ya Rasulullah, di akhir hayatnya Sauban suamiku sebelum meninggal dunia, dalam keadaan suara yang lemah, ku telah mendekatkan telingaku di mulutnya. Suamiku macam mengeluh yang aku tak faham, mengadu yang aku tak faham. Kalau dimelayukan lah ya. Aduh, kenapa kok orang aduh meneh? Itu Jawa. Aduh, kenapa kok tak jauh lagi? Aduh, kenapa tak yang baru? Aduh, kenapa tak semua? Kalau Jawanya, aduh, kenapa kok orang aduh meneh? Aduh, kenapa orang sing baru? Aduh, kok orang kabeh? Ngono. Jadi tak faham apa yang dimasukkan oleh arwah suaminya tadi Sauban. Tuan-tuan faham? Tak faham. Lalu Rasulullah berkata, rupa-rupanya tuan-tuan, di akhir hayat kita ni, ketika menghadapi sakaratul maut, saya terbaca dalam kitab Malam Pertama di Alam Barzah yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dalam kitab Tazkirah fil Awali Mauta wal Umuri wal Akhirat yang disusun oleh Imam Qurtubi. Kita apabila akhir hayat nanti menghadapi sakaratul maut, malaikat pun datang, syaitan pun juga nak menggoda. Syaitan akan nampakkan apa? Benda-benda perkara yang paling kita suka lakukan ketika sihat hidup dekat dunia. Itu yang kita sangat takut. Kalau dekat dunianya paling yang disuka main gepeng aja. Tahu main gepeng? Gepeng tu maksudnya handphone. Gepeng, kena dengar. Gepeng tu maksudnya tipis ya. Guru saya Ustaz Hussein, setan gepeng. Tapi jangan jadi setan. Tak salah. Gunakan handphone ini untuk mendekatkan diri pada Allah. Contohnya dalam hidupnya main gepeng aja. Sembahyang Jumaat imam baca khutbah, sunat tengok khatib baca khutbah, you ndelok gepeng. Contoh. Guru ni ngajar dengan Arab, you ndelok gepeng. Bukan nama adik-adik, bukan ni contoh. Ni contoh. Mangan yang gede. Pucu ni wayu anak yo ruame. Yo kape nyekel handphone. Ndelok yo ora kadang-kadang mangan nyekel kok kenapa? Ndelok ya handphone. Saya takut tuan-tuan, terutamanya diri saya lah tuan-tuan. Saya tak kata orang lain. Wong pergi kerja dah sampai Batu Putih, rumah saya Parit Gantung, Batu Putih, lalu Jamat Sembang 5. Dah sampai Batu Putih, handphonenya tertinggal. Ya balik kok. Orang ngomong sopo, aku balik. Tapi kalau dah sampai Batu Putih hari Kamis, ada memudayakan hadis, biasanya saya yang kena pimpin, tertinggal. Balik apa dah? Balik apa dah? Jujur aku ngomong, orang balik. Oh no yo, pandai-pandai lah kau. Tapi nak gepengnya tertinggal, balik tuan-tuan. Takut nanti di akhir hayatnya main Facebook aja. Dia aja ngucap Facebook. Kan susah. Tiup. Kan susah. Tapi kalau di akhir hayatnya macam mana Sauban, perkara yang disukai di dunia, kenapa isinya kata dia mendengar aduannya? Aduh, kenapa tak jauh lagi? Rupa-rupanya kata Rasulullah, Sauban ni dalam masa hidupnya, perkara yang dia suka pergi mengimarahkan, memakmurkan rumah Allah.
Walaupun rumahnya waduh, apa Ponorogo lah tu, waduh gitu, maksudnya jauh betul lah. Dia hampir 2 jam. Tapi dia sering berada awal di masjid. Rupa dah nampak ganjarannya begitu besar. Nyesalnya dia macam, kenapalah rumah aku ni tak jauh lagi ya. Sebab tu, kenapa tak jauh lagi kan? Dia menyesal kenapa tak jauh lagi. Sebab itu hari kiamat ni dikenali hari kebangkitan, hari kemusnahan, betul? Nama lainnya. Termasuklah hari penyesalan. Hari penyesalan ni bukan setakat orang yang dalam masa hidupnya melakukan perkara maksiat, perkara mungkar. Itu memang sememangnya. Oh, kenapa aku orang biar sembahyang berjemaah yo rukini? Kenapa biar ono wong kon masang kon kok aku orang gelem nyumbang walaupun RM10 ya rukini, contoh kan Dia nyesal. Kenapa biar nak main judi mesin, ya Allah nyesali. Kenapa aku biar nak main nyolong sawit, ya Allah nyesali. Itu memang biasa. Ini orang yang beramal ibadah pun menyesal juga. Menyesal kenapa? Ya Allah, rupa-rupanya sembahyang sunat ba'diyah lepas isya besar pahalanya, 4 rakaat, macam dapat pahala malam Lailatul Qadar. Kok rugi ni, aku kok guna sekali ngelakoni. Kui pun aku isin karo imam lebar belajar bab ibadah. Lah rugi ni, nek rati aku gawe ae. Biar aku kok orang matene lampu, wong balik blejek ngono. Wong balik kok aku matene lampu, rupane matene lampu ning masjid pun entuk pahala. Nyesale napa biar aku orang matene selalu yo. Nah gitu. Ibaratnya dia menyesal. Jadi tuan-tuan, dia mengeluh kenapa? Aduh, kenapa tak jauh? Rasulullah kata, dia kenapa? Dia dah nampak ganjarannya begitu besar tuan-tuan, perjalanannya daripada rumah ke masjid. Jadi tuan-tuan yang rumahnya jauh, janganlah mengeluh. Rupa-rupanya pahalanya lagi banyak. Jangan pula rumahnya dekat-dekat, yuk mamu pecah rumah yuk. Kita bubrahi rumah tu. Ya jangan. Yang dekat pun ada kelebihannya tuan-tuan. Yang kedua, boleh lagi sikit lagi sahabat ngadu apa dia kata, aduh napa tak yang baru. Aduh napa tak yang baru. Aduh bukan nak cari isteri yang baru, bukan. Aduh napa yang tak baru. Rupa-rupanya sahabat ni seorang yang pemurah. Satu masa dia berjalan dekat pekan, ada orang miskin dalam keadaan kesejukan, adem, benginya adem gitu, jadi menggigil-gigil. Lalu sahabat menanggalkan pakaiannya yang luar bagi pada orang yang miskin tadi dalam keadaan kesejukan. Sahabat ni pakai baju tak macam saya. Dia yang baik, yang cantik belah dalam, yang tak cantik belah luar. Supaya apa? Di antara hikmahnya, supaya dapat mengikis perasaan nak nunjuk riak. Oh kalau kita lain pula. Bukan kita tu macam tuan-tuan, macam saya lain pula. Jubahnya cantik, ini bukan masuk baku langkat sendiri. Bukan. Jubahnya cantik, tapi tuan-tuan tahu baju dalam saya ni. Oh mungkin lubang-lubang macam perata di lubang-lubang. Dia menyesal, ya Allah, rupa-rupanya beli baju yang buruk tadi, yang bertampan, pahalanya begitu besar. Nyesalnya, kalau tahu dulu aku kasih baju yang sebelah dalam yang cantik ni kepada orang miskin tadi dalam keadaan kesejukan. Jadi tuan-tuan, hadirin hadiratnya dirahmati Allah. Kita tuan-tuan kalau ada harta, dapat gajian, ya, gajian sawit contohnya 7 hari bulan, yang kira bulan ini berapa bulan? Oh dah nak habis dah. Dah nak habis. 3 bulan dah nak habis ya. 3 bulan dah nak habis. Kalau gajian ni bagikan 3. Jangan tak bagikan 3. Kalau boleh macam Sauban tadi tu. Kalau gajian kita contohnya sawitnya 7,000 dapat pendapatan. Contoh 2,000 kita ketepikan untuk makan minum. Biasa beli beras panjang ke beras hancur, ikut masing-masing lah. Beli minyak, beli tepung, beli sardin. Ni kan bilis ni kalau saya cerita memang 3 lah, satu kedai saya nak sebut. Itu kita ketepikan, betul? Itu pun tuan-tuan tak tetap pahalanya. Dia tak terus mengalir. Dapat pahala tapi tak terus mengalir. Itu pun akan binasa. Kita makan jadi darah daging. Dah jadi daging kita mati akan hancur menjadi santapan ulat. Betul? Jadi tenaga kita guna dah habis. Hampas-hampas kita makan jadi najis. Okey, habis. 2,000 lagi kita ketepikan untuk keperluan hidup kita. Beli pakaian, menutup aurah, dapat pahala.
Tapi pakaian kita kekal ke tak? Tak kekal. Pakaian kita makin lama makin lusuh. Macam saya, pakaian pengantin baru tahun 98. Tuan-tuan, pakaian nikah ada lagi tak, tuan-tuan? Ada simpan? Saya ada lagi. Tahun 98, warnanya warna krim, putih krim. Sekarang ni kalau nak nikah lagi tak boleh lah. Kat masjid dia main. Beras waras keras tak cukup syarat. Warasnya dah tak berapa. Ya. Contohnya nak nikah, nak pakai sekarang ni. Tahun 2022 ni ada lagi. Kalau saya pakai, seluarnya paras peha je masuk. Sebab masa tu saya rincing macam cikgu ni lah, macam Haji tu. Saja. Memang handsome lah. Saiz 28. Sekarang 42. Memang tak boleh pakai. Kita beli kenderaan, ikat 9 tahun hutang. Habis hutang, adakah kenderaan kita makin cantik kilatnya, catnya makin kilat, enjinnya makin halus, bunganya makin tebal? Ada. Habis bayar biasanya mula rosak, betul? Rumah kita makin lama makin zinc-nya berkarat, dindingnya mula retak, pun binasa. 2,000 kita ketepikan. Makan minum 2,000, pakaian, tempat tinggal, kenderaan, bayar bil dan sebagainya. Jadi baki ada 3,000, betul? Kalau boleh tuan-tuan yang cakap ni pun sama. Pak Ning ngomong ni nasihatkan diri saya. Kalau boleh 2,000 ketepikan untuk kita belanjakan pada jalan Allah. Itulah yang tetap. Contohnya tuan-tuan nampak masjid ni. Aircon dah ada. Nak pasang kipas helikopter tak boleh ni. Habis jangnya semua ni. Tak apa. Tunggu si. Bil ni ada yang bayar tak? Duit tabung ni. Tak apa, tunggu si ya. Tapi macam ngomong-ngomong lah. Aku nak ngomong orang Riko, payah pula orang ngomong. Pilih, insyaAllah lah. Saya bayarkan ya. Nanti tiap-tiap bulan. Itu rupa-rupanya yang tetap. Ataupun tengok kat masjid tu. Saya pernah pergi masjid, kepala paipnya sembahyang subuh, hilang semua. Satu baris. Bukan kepala paip. Dia punya meternya pun hilang. Laku pula meternya tu pun hilang. Bulan depannya saya tengok dah pasang balik. Tapi daripada tembaga jadi plastik je tuan-tuan. Ni duit masjid ke? Tuan Pusi? Tak. Ada orang yang infakkan hartanya. Walaupun kepala paip, pahalanya terus mengalir. Ya, itu yang tetap. Bakinya ada berapa? 1,000 kan? 1,000 tu pun kita simpan. Itu pun belum tentu kita punya. Masukkan tabung ngaji contohnya. Ataupun perbankan Islam kita simpan. Itu pun belum tentu kita punya. Pergi ngeteh warung tom yam. Okey, tom yam satu, tak nak isi, tak nak sayur. Kuah aja. Sebab apa? Nak estimate, nak simpan duit. Ada tuan-tuan muda punya tu. Nasi lemak hijau, sambal tak nak, telur tak nak. Sambal sikit aja. Kenapa nak simpan duit? Saking nak simpan duit. Duitnya dah terkumpul. Dah 24,000. Itu pun belum tentu kita punya. Tiba-tiba entah macam mana, lepas sembahyang Isyak, mudah-mudahan dijauhkan. Ini contoh kawan saya lah tuan-tuan. Kok pinggangnya nyat-nyut, orang mandek-mandek, nyat-nyut berarti. Bisa. Tak berhenti-berhenti. Pergi hospital, masuk terowong. Rupa-rupanya kena batu karang. Ini kalau nak operasi, Tuan Haji kena operasi ni. Tapi kat hospital ni kena tunggu 2 bulan. Kok 2 bulan wis nyat-nyut kok 2 bulan? Pergi hospital swasta. Boleh Tuan Haji? Boleh buat terus buat. Tapi kena sediakan 24,000 Tuan Haji. Duit simpanan kita jadi siapa punya? Yang kita sampai tom yam makan kuah aja tadi nak simpan duit. Akhirnya bukan kita punya. Hospital punya yang ambil. Ataupun contohnya hospital tak ambil, kita mati. Adakah duit yang kita simpan masuk dalam kubur? Siapa punya? Waris-warisnya. Jandanya. Tu kalau dalam masa hidupnya, jangan sebab tu kita jangan fikirkan cari harta je. Aku golek kebun, golek duit sampai pengen keput untuk kesenangan isteri dan anak-anakku. Dalam masa yang sama kita tak peduli isi kita sembahyang, isi kita untuk aurah ataupun tidak, isi kita puasa ataupun tidak, isi kita mengumpat atau konohlah. Anak pandai ngaji apa orang, anak balik sembahyang apa orang, tak ambil tahu. Jangan. Takut kita sediakan harta tapi isteri kita tak solehah, anak kita tak soleh atau solehah, itu masalah nanti. Kita sibuk sediakan harta, anaknya kata alhamdulillah bapak dah meninggal. Seronok betul, harta banyak ditinggalkan.
dibelanjakannya pada jalan yang tidak diredai oleh Allah. Itu yang kita sangat takut, tuan-tuan. Jadi bagikan 3, tuan-tuan, ya. Jangan lupa yang tetap tadi. Dan akhir sekali, tuan-tuan, Sauban dia mengadu apa? Aduh, napa tak semua? Aduh, napa tak semua? Rupanya dalam masa hidupnya, tuan-tuan, hadirin hadiratnya dirahmati Allah, Sauban ni dia pun lapar, bukanlah orang senang sangat. Ibaratnya dia dapat beli sebuku roti, arek nyemplok ya, apa namanya? Nak makan. Jangan jauh. Nak makan. Gari bismillahirrahmanirrahim. Kok anak peminta sedekah? Sauban, jaluk Siti, aku suwi orang mangan ki wis 3 dino orang mangan. Jaluk Siti. Kalau kita macam mana? Kita wis kerja tenan-tenan untuk sebuku roti, penak-penak arep jaluk, golek cewek. Nah, itu saya. Tapi Sauban tak fikir banyak, tuan-tuan. Dia bagi 2, dikasih sebahagiannya dia, sebahagiannya untuk Sauban. Di akhir hayatnya menyesal. Kenapa aku orang yang IKP yo? Rupa-rupanya ganjaran ni okey. Jadi sebab tu orang-orang dulu lah, tuan-tuan. Mbah-mbah saya dulu, tuan-tuan. Padahal orang kampung dulu jangan ni apa? Ya umbut, gori, betul? Umbut, gori. Nek umbut kae gede ngono, diinget sampai seminggu yo pernah loh. Ya. Gori kae diinget manda enak rupane. Tapi arek mangan yo kilingan, cu, dibagi aku mal. Cu, dibagi cu lah. Cu, kasih jirannya sebelah. Padahal sebelah pun masak gori juga. Tapi kau ngenteri walaupun siti. Rupa-rupanya ganjaran kita bagi makan orang, minum orang ni di antara perkara amalan yang disukai oleh surga. Surga merinduinya, tuan-tuan. Jadi saya rasa setakat itu saja yang saya dapat sampaikan. Jam pun dah 8.45. Cuma ada satu doa ni, tuan-tuan. Saya belum sampai ke sini tadi, tuan-tuan. Minta tolong majikan ni boleh tak? Mana? Tuan. Jadi amalan-amalan ni, tuan-tuan, ini tuan-tuan dah amalkan lah. Tuan-tuan pun dah amalkan. Saya tengok tiang-tiang di pengulu istighfar ni, tuan-tuan, bagus amalkan. Tuan-tuan, saya dah cakap tadi, doa adalah suatu perkara yang gagah, ya. Jangan ditinggalkan. Di antara waktu-waktu doa yang mustajab, tuan-tuan, adalah selepas membaca tahiyat akhir sebelum memberi salam, ya. Sebab itu Rasulullah, Sayyidatina Aisyah, ya, menceritakan, meriwayatkan Rasulullah sering baca doa di antara waktu yang mustajab selepas kita membaca tahiyat akhir, fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum beri salam tu adalah waktu yang mustajab. Tapi kalau doa selain yang diajarkan oleh Rasulullah kena bahasa Arab. Kalau ngomong Jawa, ya Allah ya Tuhanku, sesuk aku nyawit, mudah-mudahan sawit kuokeh, ngomong Jawa batal. Nah, ya. Amalkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Setidak-tidaknya kita minta jauh daripada 4 fitnah ini. Ya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ada yang kitab dia azabil qabr dulu. Dua-dua boleh, tak jadi masalah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Pendek kan, tuan-tuan? Saya teringat, tuan-tuan, sikit lagi. Ustaz ni nak berhenti, kau tak berhenti. Saya kalau cerita tak cerita tergantung pula nanti. Ada seorang ulama tabi'in, dia mengambil berat tentang doa ni. Rasulullah sudah bantu. Imam tersebut namanya Imam Tawus. Dia hidup dalam zaman tabi'in. Maksudnya tabi'in ni dia tak pernah jumpa Rasulullah, tapi dia berguru dengan para sahabat. Seramai 50 sahabat Imam Tawus ni. Imam Tawus ni mengerjakan haji lebih daripada 40 kali. Imam Tawus ni di antara orang ulama tabi'in yang terkenal akan mustajab akan doanya. Faham ya? Doanya sering mustajab. Dan Imam Tawus ni diceritakan, tuan-tuan, riwayat hidupnya, dia jarang mencampuri hal pemerintahan. Kalau imam yang lain, Imam Maliki dicampur dengan pemerintah, Imam Syafi'i sampai dipenjarakan pun. Tapi Imam Tawus dia tak campur hal pemerintahan. Cuma Imam Tawus ni dia mengambil berat tentang doa ini. Kalau dia nampak anak muridnya lepas sembahyang, walaupun anaknya sendiri dia tanya, "Wahai anak muridku, kamu lepas sembahyang tadi baca tak doa menjauhkan 4 fitnah tadi?" Anak murid kata, "Aku orang bocor wahai tuan guru." "Gawe meneh."
Tahu tak? Dia suruh ulang semula sembahyangnya. Anaknya, kau baca doa tadi, doa 4 fitnah tadi, menjauhkan 4 fitnah. Tak baca wahai ayahku, buat semula wahai anakku. Padahal doa tu bukan rukun. Betul? Dia cuma sunat hayat yang ringan. Tapi Imam Tawus macam dia macam rukun. Kena buat semula. Itu zaman tabi'in. Dah supaya jangan meninggal. Kita zaman tabi'in ke? Oh, lagi jauh. Dekat dengan kiamat dah lagi dekat lah daripada zaman tabi'in. Jadi kalau boleh jangan ditinggalkan tuan-tuan 4 doa ini. Kalau nak tambah lagi yang atas tu, sebelumnya Allahumma fil lima qadamtu wa ma ahrtu wa ma asratu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Baru sambung kalau boleh. Nak panjang lagi pun ada tuan-tuan. Ikut kemampuan. Tapi kalau imam yang ringkas ni pun dah okeylah tuan-tuan. Panjang-panjang sangat pula ni makmumnya pula sebelah belakang. Satu amalan tuan-tuan. Tuan-tuan ni pun dah amalkan. Nampak ringkas tuan-tuan. Sebab tu untuk umat Nabi Muhammad ni, dia beramal pahalanya berlipat kali ganda. Kita lepas sembahyang i'tidal, kita baca Rabbana lakal hamd ataupun Rabbana walakal hamd. Tambah lagi pendek je. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Pendek je tuan-tuan. Pernah sahabat sembahyang dengan Rasulullah. Lepas i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Ada sahabat baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Dah habis sembahyang, Rasulullah pandang belakang. Siapa di antara kamu yang baca tadi Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi? Semua kuatin sahabat. Sebab Rasulullah tak ajar dia baca. Rasulullah buat dia dah baca. Sahabat semua takut, diam aja. Aku diberitakan tadi lebih 30 malaikat berebut-rebut nak menulis akan pahala kamu yang membacanya. Aku ya Rasulullah, aku yang baca ya Rasulullah. Barulah dia tak takut, dia mengaku. Jadi mudah-mudahan dapat amalkan ini pendek je ya. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ya. Jadi saya rasa setakat itu saja yang saya dapat sampaikan. Kalau ada silap dan salah harap dapat dimaafkan. Saya ni kalau cakap memang kasar, minta maaf banyak-banyak kalau terguris, sebab saya orang kasar bukan orang halus. Ya. Jadi cakapnya kasar-kasar belaka, jadi harap dapat dimaafkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ati Muhammadanil wasilah waj'al fil mustafina mahabbata wa fil alamina darajata wa fil muqarrabina sarra. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal mawaddah wa abwabal rahmah wa abwabal maghfirah wa abwabal jannah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi husn illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Dan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.